Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Alhamdulillah, perlawanan seterusnya, perlawanan away untuk Sabah FC bertandang ke Pulau Mutiara menentang Penang berakhir dengan keputusan 0-4 untuk Sabah FC guys. There's always element of surprise lah untuk Sabah lately ini. Dari segi bila kita kalah pun ada elemen of surprise dia sendiri, tapi di sebalik dua kemenangan berturut-turut yang melibatkan 8 gol especially dan 2 bolos saja ni, banyak benda yang aku kena serap lah, aku kena perhatikan daripada apa yang berlaku di hasil sekali lagi daripada dua perlawanan ni. Sekali lagi katakan full of surprises lah. Itu yang boleh aku ungkapkan dalam perlawanan ni. Tapi sebelum aku pergi jauh membuat ulasan aku, terlebih dahulu aku tidak memerhatikan perlawanan ni di sepanjang 90 minit. Cuma aku tengok highlight yang diberikan dan of course aku baca komen-komen yang kamu telah berikanlah di mana-mana sosial media yang melibatkan kemenangan Sabah FC pada malam ni. Di mana semalam aku bekerja, tapi apa yang bestnya sewaktu dalam perjalanan tu, aku bersama-sama dengan ex-CEO Sabah FC iaitu Bos Morzuki ada bersama aku dalam perjalanan tersebut. Jadi kami update each other lah. Bos, 1-0 sudah, 2-0 sudah. Bos, habis 4-0 sudah. So itu je lah. Walaupun kami berdua tidak melihat perlawanan tersebut, tapi yang updating each other, lepas tu tahu result penghujungnya 4-0-4. So it bring joy to us lah walaupun tidak melihat perlawanan tersebut. Tapi sebelum tu, aku ingin membawa kamu melihat dulu mengenai kedudukan terkini Sabah FC di mana kita sekarang berjaya merampas kembali kedudukan tangga ketiga daripada Terengganu. Tapi kena ingatlah, Terengganu bakal beraksi malam ni menentang Perak, tapi itu adalah perlawanan away untuk Terengganu. Aku mengharapkan Perak mampu melakukan sesuatu untuk bilang orang mengekalkan perbezaan mata di antara Sabah dan juga Terengganu, di mana sekarang kita telah melalui 12 perlawanan begitu juga Terengganu, tapi kita ada kelebihan sebanyak 3 mata lah. Dan seterusnya JDT akan menentang Selangor, so aku mengharapkan JDT lah bolehlah kasih kalah Selangor, tapi dalam masa yang sama aku mengharapkan Selangor pun mengalahkan JDT juga, kerana sekiranya JDT berjaya menunjukkan Selangor, ia akan mengekalkan perbezaan 3 mata antara kita dan juga Selangor. So dua perlawanan ni perlu diperhatikan. InsyaAllah aku akan menyaksikan kedua-dua perlawanan ni lah, pasal ianya amat penting untuk kita. Dia ada dia punya elemen sendiri lah, macam ucap tadi, aku mau Selangor kalah untuk mengekal perbezaan mata, dan untuk Selangor dan juga Terengganu lah, dan untuk Selangor dan juga JDT dia ada dua elemen. Aku mau Selangor kalah supaya perbezaan 3 mata masih kekal, dan dalam masa yang sama aku mau juga Selangor menundukkan JDT. So itu dia punya feeling lah untuk perlawanan tu. Okey, habis untuk tu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni bagi aku cukup membanggakan, walaupun mungkin orang akan cakap alah lawan Penang saja pun tim yang berada di tangga tercorot. Tapi anda sebagai pasukan, kalau anda tidak mengambil peluang ini sebaik-baiknya, apakah arti perlawanan tersebut, especially untuk Sabah FC? Lebih kurang macam itu maksud aku. So at least kita melunaskan tanggungjawab kita. Apabila kita bertemu dengan tim yang berada di bawah, kita boleh mengutip 3 mata. Pasal kalau kita tidak berjaya mengutip 3 mata dari perlawanan tu, even seri sekalipun adalah merupakan satu bad result lah. Itu lebih kurang macam itulah apa yang saya maksudkan. Jadi dalam kedua-dua perlawanan ni, kalau kita tengok dari segi statistik percubaan yang telah dilakukan, di mana Penang telah melepaskan sebanyak 10 percubaan, manakala Sabah 6. Daripada 10 tu 7 off target dan 9 off target. 7 untuk Penang dan 9 untuk Sabah, manakala Sabah mempunyai on target sebanyak 7 on target daripada 9 tersebut, dan Penang hanya 3 on target. Dan apa yang aku difahamkan, walaupun kita memenangi perlawanan 4-0, tapi dia agak seimbang juga, di mana kedua-dua pasukan sering melakukan serangan demi berbalas serangan lah, maksudnya di situ membuktikan di sini Penang walaupun berada di tangga tercorot, tapi bukanlah merupakan satu pasukan yang boleh kita pandang mudah. Aku sendiri pun pada video sebelum ni agak risau jugalah apa yang Penang mampu lakukan, especially pada pembukaan saingan Liga Super di Stadium Likas. Kita telah diikat 0-0 pada perlawanan tersebut. Cuma history head to head di antara kedua pasukan ni membuktikan sekali lagi kita masih mempunyai advantage yang cukup bagus, di mana belum lagi mencatatkan sebarang kekalahan daripada 4 perlawanan di sepanjang saingan Liga Super yang telah kita lalui. So aku mengharapkan
rekod head to head ni akan kekal dan seterusnya rekod kemenangan kita ni juga akan terus kekal apabila bertemu dengan Kedah di Setiausaha Mellikas yang akan berlaku tidak lama lagi ya. So itu adalah perlawanan postpone. Element of surprise yang aku mention di awal video tadi ni of course adalah merupakan salah satu cara menjaringkan gol cukup berbeza pada perlawanan ini, di mana pada sebelum ni kita sering kali cuba untuk membawa bola masuk ke dalam kotak D dan melakukan sesuatu which is tidak begitu berhasil lah. Macam pemain-pemain kita seolah-olah macam kalau kita buat begitu kita akan menjadi buntu walaupun percubaan kita cukup banyak. Boleh dikatakan sini kita punya finishing untuk berada dalam kotak D memang agak tidak begitu memberangsangkan berbanding apa yang telah berlaku apabila percubaan jarak jauh telah dilakukan, especially dua perlawanan terakhir Sabah FC ni. Sama ada benda tu disengajakan, diplan, dilakukan, itu aku tak tahu, tapi selepas Sadil melakukan gol awal pada perlawanan ni, 2 gol dia lakukan dalam 5 minit pertama. So aku rasa itu adalah merupakan bilang orang gol daripada Gaby itu end of the game lah. Memang terus Penang tak boleh buat apa-apa, so dikenakan dengan krisis yang mereka alami sekarang ni, membuatkan menjadi parah lah lebih kurang macam tu. Okay, jadi gol yang dilakukan oleh Sadil tu macam sudah membuka mata untuk player lain Sabah FC. Yang seolah-olah mungkin mereka, again aku nak tahu sama ada ini taktikalnya sengaja dilakukan oleh UKS ataupun again daripada gol yang telah dilakukan oleh Sadil, lepas dengan apa yang telah mereka lalui sewaktu menentang Perak tempoh hari, mereka rasakan okay, this is Sabah FC now, inilah Sabah FC, inilah cara kita menjaringkan gol. Hampir kah? Ya, kesemua gol dilakukan oleh Sabah FC adalah dari jarak jauh. Melatuk tiang gol guys oleh dia orang semua. So of course Stu, aku memang tidak nafikan kemampuan beliau. Sadil of course pun beliau mempunyai kebolehan tersebut juga untuk melakukan gol. Gaby, aku boleh rasakan gol tersebut percubaan yang cukup bagus, tapi ianya berdasarkan nasib jugalah kerana hampir berjaya diselamatkan oleh Sheikh Izan sebenarnya. Dan yang aku nak sangka apa yang dilakukan oleh Dominic lah. Itu pure defender clearance punya tendangan, tapi instead of clearance, tapi dia menjaringkan gol pada perlawanan tersebut. Dan memang tidak boleh dilakukan apa-apa oleh penjaga gol Penang untuk perlawanan tu. Dalam masa yang sama aku bersedih juga pasal Sheikh Izan, penjaga gol Penang, adalah merupakan penjaga gol favourite aku, antara penjaga gol favourite aku di Liga Super ni, dan aku mau beliau ke Sabah sekiranya perkhidmatan beliau, khidmat beliau diperlukan, kerana dia adalah merupakan antara penjaga gol yang terbaik di saingan Liga Super setakat ni. Tapi aku nak tahu apa jadi pada beliau lah. Beliau pun cukup marah pada perlawanan tersebut, sempat membalingkan botol kerana berasa tidak berpuas hati. Kemungkinan besar ini juga adalah merupakan, sebaik mana sekalipun kau selaku penjaga gol, tapi kalau defender kau tidak mampu untuk menyekat serangan ataupun menutup ruang untuk pasukan lawan membuat percubaan, tidak ada apa yang boleh kau lakukan. Aku rasa itu adalah benda yang menyebabkan Sheikh Izan frust jugalah dalam perlawanan ini. Seterusnya, benda yang aku tengok di sini adalah 2 perlawanan, mungkin 2 atau lebih daripada 2 perlawanan tanpa Park Tae-soo. So aku tidak ada reason yang lebih jelas mengenai apa yang berlaku setakat ni, tapi yang penting dia macam tengah mengeksplor benda barulah. Adalah merupakan satu hakikat yang aku kena terima dan satu environment yang cukup baru untuk aku lah. Pasal bagi aku Sabah is Park Tae-soo, Park Tae-soo is Sabah. Lebih kurang macam tu. Dengan ketiadaan beliau ni, aku berasa aku nampak agak kekok sikit tiap kali melihat tidak ada nama beliau di dalam kesebelasan utama. Walau macam mana pun, bagi aku ini adalah pendapat aku kerana aku sedar dan aku nampak soal benda ni. Park Tae-soo telah mencecah usia yang bila orang veteran jugalah. Sama ada kemampuan dia seperti Amri Yahya, itu kita tak tahu. Sama 40 masih boleh main. Itu adalah benda yang belum boleh kita jawab setakat ni. Tapi sekiranya beliau telah capai satu tahap yang di mana retirement ataupun tempo permainan beliau telah berada dalam tidak yang beliau miliki sebelum ni. So kebiasaan untuk tidak mendapatkan beliau selaku kesebelasan utama adalah satu perkara yang patut kita sediakan untuk
Sabah FC. For me it's a big loss, tapi we have to face the reality jugalah dalam kancah bola sepak ni. So 2 perlawanan tanpa beliau adalah merupakan satu keputusan yang positif, di mana kita nampak kita mampu untuk mengendalikan perlawanan tersebut, walaupun pada dasarnya aku masih nampak tempang di bahagian tersebutlah tanpa ketiadaan beliau. Dan meletakkan Dominic Tan selaku kapten pun adalah merupakan satu idea yang bagus sebenarnya. Pasal kalau aku nak silap, kalau aku nak silap lah, kalau macam tidak, sama ada Telmo akan mendapat armband tersebut. Tapi ia memberikan kepercayaan dan confidence yang cukup tinggi kepada Dom. So ini pun telah dibuktikan oleh Dom, di mana di atas kepercayaan tersebut beliau telah memberikan hadiah kepada kita, tim Sabah FC dan juga OKS dengan gol pengunci kemenangan Sabah FC untuk perlawanan ni. So bergembira untuk 2 keputusan tersebut, tapi aku perlu berhati-hati juga dengan opponent yang seterusnya untuk Kedah pada perlawanan ni, kerana kita layak untuk bergembira untuk 2 perlawanan ni, tapi again kita kena berhati-hati untuk perlawanan yang akan datang. Jangan kerana kedua perlawanan yang melibatkan 8 gol ni membuatkan kita overconfident atau memandang rendah tim lawan. Jadi tahniah untuk Sabah FC pada perlawanan ni. Aku gembira dengan apa yang kita miliki dan mereka tampilkan. So aku harap ianya dapat diteruskan lagi dan mengembalikan semangat-semangat pemain yang lain lah dalam perlawanan kita yang akan datang. So itu basically yang aku kongsikan pada kamu guys. Tidak begitu details kerana aku again tidak menyaksikan perlawanan ni. So aku ingin mendengar pula mengenai pandangan anda, especially yang menyaksikan perlawanan ni. Saya letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.